memanglah ada bocor bahagian dapur. Bila banjir dengan lebat, bilik masuk, kadang satu rumah penuh. Dengan mak macam, dengan keadaan mak macam tu tak nampak. Dengan adik yang OKU lagi. Kalau dapat bantuan, akak minta nak buatkan dia jamban duduk aja. Dia susah dengan lutut dia, dengan 6 mata dia. Kelang Selangor. Episod minggu ini, kami ke sebuah penempatan yang terletak di Rantau Panjang. Bersama-sama ahli Masjid Rantau Panjang, Ahmad Kamal Muhammad, kru bersamamu mengunjungi rumah keluarga asnaf ini bagi menyelami kisah duka mereka. Sejak 10 tahun lalu, Siti Maznah Mat Sahid, 75 tahun, menghidap penyakit kencing manis kronik. Hari demi hari, tahap kesihatan Maznah semakin merosot. Mak dia ada penyakit, orang cakap penyakit keturunan lah, kencing manis. Dah lebih 10 tahun lah. Buat masa sekarang ni, dia efek kencing manis dia efek pada mata dia. Itulah. Sekarang mata dia pun dah tak nampak. Dah buang pembedahan katarak semua. Sekarang tunggu panggilan dari hospital nak buat tukar kanta. Maznah pernah menjalani pembedahan katarak mata setahun yang lalu. Namun ia tidak menunjukkan sebarang reaksi yang positif. Sama sekali tidak pernah terlintas tatkala di penghujung usia dia hilang penglihatan. Kini Maznah terpaksa bergantung sepenuhnya kepada bantuan anak-anak untuk bergerak. Dia cuma nampak, orang cakap dah sama-sama je lah. Tapi itu pun dah tak berapa jelas lah. Nampak nak cakap tak nampak tu, dia kata macam cahaya boleh nampak lagi lah. Tapi cuma dia tak pasti, kadang cahaya tu ke sana, kadang ke sana, tu tak tahu. Kalau dia nak bergerak sendiri memang boleh, tapi cuma dia meraba-raba lah. Kalau dia nak bergerak jauh-jauh pun dia tak boleh lah. Kalau dekat-dekat boleh lah. Sukar untuk Maznah menerima nasib ini. Bahkan ada kalanya emosi Maznah terganggu. Kehidupan Maznah berubah dalam sekelip mata. Dia sangat merindui wajah-wajah insan yang dikasihinya. Apakan daya, ini nasib yang menimpanya. Rasa pun sedih jugalah. Sebelum ni nampak dia sihat. Dia boleh masak sendiri. Dia nak apa-apa boleh sendiri, walaupun dia pakai tongkat kan, dia boleh buat sendiri. Tengok dia dah macam tu, dia kejap-kejap. Kalau dia nak itu, terjerit-jerit, panggil. Kadang dia macam tu pun, emosi kita pun rasa terganggu juga. Kadang sampai saya cakap, Mak jangan jerit-jerit ajalah. Orang asyik tanya, Mak kenapa jerit-jerit? Dia sendiri cakap saya, kau tahu apa? Sebagai anak sulung, Anida Mahmud, 52 tahun, pastinya tidak pernah putus memberi sokongan moral buat ibu tercinta. Kesihatan Maznah semakin tidak stabil. Dia sering mengalami hypoglycemia sehingga terpaksa dibawa ke ward kecemasan beberapa kali. Kini, Maznah perlu menunggu panggilan daripada pihak hospital untuk pembedahan mata buat kali kedua. Itu sekarang dia tengah tunggu panggilan lah untuk buat dia punya kanta tu. Sejak saya sakit ni, kalau saya tak kuat, saya panggil anak lah. Saya memang ada kencing manis. Sama je dengan mak.
Lagipun saya pun dalam dekat setahun jugalah baru dapat tahu saya ada batu empedu. Selain menjaga dan merawat ibu, Anida mempunyai seorang adik orang kurang upaya OKU. Azian Mahmud, 41 tahun, mengalami masalah saraf sejak kecil, juga memerlukan perhatian sepenuhnya daripada Anida. Azian sama sekali tidak mampu menguruskan dirinya. Dia dapat demam panas umur dia 6 bulan lebih lah, dekat-dekat setahun macam tu lah. Kebetulan masa dia demam panas pun arwah abah tak ada kat sini, dia askar. Tak dapatlah nak kata pergi hospital ke, kita dapat bawa pergi klinik aja. Tak tahu pula dia boleh sampai sawang tarik-tarik kan. Berubat sana, urut pergi sana, pergi sini, pergi hospital. Itu pun doktor kata nak ambil air tulang belakang. Sampailah besar ni, dia tak boleh nak uruskan diri dia sendiri. Tengok dia dah macam tu, dia kejap-kejap. Kalau dia nak itu, terjerit-jerit, panggil. Dia macam tu pun, emosi kita pun rasa terganggu juga. Kadang sampai saya cakap, "Mak jangan jerit-jerit ajalah." Orang asyik tanya, "Mak kenapa jerit-jerit?" Dia sendiri cakap saya, "Kau tahu apa?" Allah bisa, tegal biasa. Selain bekerja sebagai pemandu forklift di Pelabuhan Klang, Azam Mahmud, 33 tahun, adik bongsu kepada 4 beradik ini, turut melakukan kerja-kerja kampung bagi menambah pendapatan keluarga. Kos sara hidup yang semakin tinggi memaksa Azam bekerja keras. Macam adik tu, yelah, gaji pun tak sama banyak mana kan. Kadang dia tolonglah abang angkat dia mesir rumput ke, abang angkat dia ajaklah pergi mesir rumput mana-mana, dia ikutlah, dapatlah sikit-sikit kan. Nanti dia bagilah saya ini, buat belanja dapur, buat beli sayur ke apa, okeylah, dapatlah sikit-sikit. Menguruskan Azian sahaja sudah memenatkan kerana ia memerlukan tenaga yang banyak. Azian sering mengalami kejang otot yang melampau. Faktor usia Azian yang semakin meningkat, sarafnya semakin sukar untuk dipulihkan. Walaupun agak mustahil untuk pulih, Anida tidak pernah putus asa melakukan fisioterapi kepada Azian. Dulu dia boleh bergerak sendiri, kira bertatih-tatih lah kan. Bolehlah dia berjalan, tapi sekarang dia dah tak kuat nak berjalan. Doktor cakap dulu dia macam saraf dia. Tangan, kaki. Kadang kalau tangan dia tengah kejang tu, tengah keras, tak boleh nak pakaikan baju. Dia macam tu, walaupun kurus tapi kudrat dia kuat. Tak kala Azam sibuk keluar mencari rezeki, Anida banyak membantu menguruskan ibu mereka dan Azian. Ada ketikanya, mereka sekeluarga terpaksa mengikat perut dan berjimat kerana perlu membiayai rawatan ibu mereka. Mujur bantuan bulanan Azian RM300 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Bagi akak gaji basic dia tu tak cukup. Sedangkan pergi beli sayur untuk makan tengah hari aja, satu hari pun dah RM30. Gaji RM1,800 mana cukup? Memang tak cukup. Belum, orang kata belum itu, belum ini. Kadang dia cakap saya, "Long, ada duit tak? Long, ada duit tak?" Saya cakap, "Ada tu adalah tapi tak banyak lah," cakap. Menjaga dan merawat ibu dan adik mereka memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Banyak tomahan yang diterima, namun itu bukan penghalang bagi Anida dan Azam untuk terus berbakti. Mereka percaya berkat kesabaran selama ini pasti ada ganjarannya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang sabar. Yalah, kita pun dah berumur kan, nak jaga mak lagi dia macam ni, dengan adik macam ni lagi OKU. Kadang orang kata kesabaran tu kena banyak. Macam anak akak yang lelaki tu nombor 2. Ada orang-orang cakap, tak malu ke kau uruskan makcik kau macam tu? Anak akak menjawab, bukan dia minta jadi macam tu. Kau basuh cik berak dia semua, kau tak malu? Bukan dia minta dia jadi macam tu. Dia bukannya ingat. Dugaan yang menimpa Maznah dan Azian telah mendapat perhatian daripada penyelaras Dewan Undangan Negeri Sementa, Datuk Muhammad Rosli Abdul Hamid. Mereka hadir membawa sumbangan berupa kerusi roda, tilam dan bantuan wang tunai. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka sekeluarga. Hari ini saya bersama kepimpinan Kampung Rantau Panjang yang mana kita ziarah rumah Cik Maznah ni, dia didapati tidak dapat melihat sepenuhnya dan insyaAllah kita akan cuba bantu untuk dia buat operasi yang kedua. Cik Azian pun dia pun OKU dan saya dah minta Ketua Kampung rakan-rakan untuk kita masuk daftarkan dia sebagai ikasih untuk supaya dia dapat bantuan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Maznah bersyukur masih ada insan yang prihatin terhadap nasib dirinya. Namun, wanita uzur ini sangat memerlukan bantuan tandas duduk di dalam rumah. Tandas cangkung yang sedia ada di luar rumah menyukarkan Maznah dan Azian. Besar harapan mereka agar ada insan yang sudi membantu. Kalau dapat bantuan, akak minta nak buatkan dia jamban duduk aja. Yang ada pun jamban cangkung. Dia susah dengan lutut dia, dengan enam mata dia, nak pergerakkan dia. Sekarang pun jamban kat luar, bila banjir tempat tu lah lecak. Pergerakan dia susah cakap. Kalau dapat bantuan itu pun alhamdulillah lah. Kalau ada yang sudi sumbangkan ni cakap. Bagi akak gaji basic dia tu tak cukup. Kadang dia cakap saya, "Long, ada duit tak?" Sedangkan pergi beli sayur untuk makan tengah hari aja. Satu hari pun dah RM30. Gaji RM1,800, mana cukup? Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Ketika penggambaran hari kedua, hujan lebat mulai turun. Di saat yang lain nyenyak di ulit mimpi, ada insan yang sedang berduka. Air mula masuk ke dalam rumah. Inilah situasi yang sering dialami keluarga ini apabila hujan mula menyembah bumi. Memanglah ada bocor dekat bahagian dapur. Bila banjir dengan lebat, bilik masuk. Kadang satu rumah penuh. Dengan mak macam dengan keadaan mak macam tu tak nampak. Dengan adik yang OKU lagi. Itu kadang sukarlah kita orang ni nak uruskan, nak bersihkan semua. Mendengar rintihan nasib keluarga Maznah, Syarikat Faiza Sendirian Berhad selaku penaja utama bersamamu hadir menyelami keadaan keluarga ini. Syarikat Faiza yang diwakili pengurus jualan dan pemasaran Yusof Muhammad Puan dan pengurus komunikasi pemasaran Rosli Ahmad turut menghulurkan sumbangan barangan asas produk keluaran Faiza. Selain itu, keluhan Maznah turut didengari apabila pihak Faiza bersetuju menaja kos baik pulih tandas di rumah ini. Ini ada sedikit sumbangan daripada Syarikat Faiza berupa wang tunai. InsyaAllah semoga mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban
terutama sekali dari segi pembedahan yang akan datang ni. Terima Dan kasih. InsyaAllah kami doakan supaya semua berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Syarikat Faiza kini ada menjalankan peraduan beli dan menang Faiza bermula daripada 1 hari bulan Jun sehingga 30 hari bulan November. Terdapat beberapa hadiah-hadiah yang menarik, jumlah keseluruhan RM150,000. Hadiah utama adalah produk Myvi. Yang kedua, motosikal dan penajaan ke umrah ataupun pakej pelancongan. Syarat penyertaan adalah mudah dengan membeli, imbas dan isi butiran tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda adalah salah seorang pemenang yang bertuah. Pastikan Faiza baru beli. Tiada harta yang lebih bernilai selain tubuh badan yang sihat. Mereka reda. Sudah tertulis ini suratan takdir hidup mereka. Semoga ada sinar yang menanti buat Maznah dan Azian. Penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki, layari laman Facebook Bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu berunam berliku.